share tentang produk youth. Serum dah tak ada. Dia set kan, kita ada 2 set kan. Satu set tu dah tak ada OS. Sebab unexpected jugalah sebenarnya, susah juga sekarang nak tak fokus kan. So tak apa, kita ada set lain. Kita ada juga set produk-produk lain yang ala carte yang boleh dibeli. Tapi saya dengan Daya takkan share tentang serum lah. Sebab serum tu OS, so kita tak nak highlight, kita nak highlight apa yang ada sekarang lah. Mungkin korang boleh buat guna content untuk share. Dan kelas malam ni lain sikit. Kita tak bagi yang sama macam dulu yang kata kalau korang mesti korang buat refresh balik kelas dulu kan, kita highlight macam mana nak guna. Itu kan adalah, tapi ingredient kita tak highlight sangat. Kali kita nak highlight more tu ingredient dia lah. Okay, dan dia bukan detail sangat training, tapi more to idea apa key ingredient yang korang boleh highlight untuk each product youth. Tapi kita sentuh malam ni yang ada promotion tau. Kita tak sentuh semualah. Tak apa, kita buat short, tapi kalau boleh ada content dekat kelas malam ni. Okay, jadi saya share screen dulu. Share. Malam ni saya dengan Dayah lah yang akan berkongsi dengan anda. Kejap mana ya? Okay. Saya nak share slide. Give training. Kalau you all ada anything nak tanya ke, ataupun ada any kata suggestion, opinion nak add on, sama-sama boleh share lah bersama-sama kan. Mungkin benda tu kita boleh tukar-tukar fikiran, tukar-tukar pendapat, tukar idea juga. Okay, dekat sini kan kalau kita cakap tentang produk youth, konsep youth ni bila kita mula-mula nak kenalkan, ataupun mungkin ada anda downline baru, orang baru yang nak belajar tentang produk youth, dia rasa macam complicated je, macam banyaknya produk ni. Actually youth ni dia tak complicated pun nak belajar, dia agak mudah kalau korang tahu apa basic produk tu kan, basic dengan apa yang perlu ditambah untuk kata improve skin, untuk kata sebagai treatment skincare, basic skincare and treatment punya skincare. Dan bila kita cakap tentang produk youth ni juga secara keseluruhan, dia ada dia punya kata keunikan ni lah, unique selling point of this product youth. Okay, dan bila cakap tentang youth, usually kalau nak start buat content, dia tak boleh terlalu kata content yang terlalu susah untuk audience ataupun untuk semua orang faham. Sebab bila kita nak buat satu content, kita kena expect mungkin orang ni dia level of understanding dia sangat kurang. So start dengan something yang simple, yang mudah untuk orang faham. So kat sini kalau kita lihat pada USP produk, saya yakinlah anda semua dah tengok dah banyak kali kan, mungkin dah hafal dah. Okay, dah hafal dah konten ni. Tapi apa yang kami merahkan kat sini adalah apa yang mungkin korang boleh start untuk highlightkan untuk memperkenalkan youth. Untuk start buat konten tentang okay, youth ni apa kebaikan dia, apa keunikan dia, apa unique selling point of produk youth ni sendiri. So youth ni kalau kita nak highlight bagus ni produk ni, sebab produk ni adalah produk yang dermatologist tested, diuji oleh pakar kulit. Produk ni hypoallergenic. Dia tak ada ingredient yang akan trigger kata allergic pada skin. Produk ni sesuai untuk sensitive skin sebab kita guna bahan-bahan ekstrak botani yang sangat mild pada kulit, yang tak bagi kesan yang negatif. Dan produk ni non-comedogenic. Kena faham lah maksudnya apa ni kan, just explain. Mungkin bila buat short content ataupun information, sebab orang sekarang dia punya short kata attention span very short, sangat pendek dia punya attention span. So memang kena buat something yang just satu aja highlight, satu content je. Mungkin orang tak tahu apa tu non-comedogenic, kenapa pentingnya kalau nak pilih skincare ni kena pilih yang non-comedogenic. Maksudnya ia tak menyebabkan liam pori. So bila tak menyebabkan liam pori, skin dia sihat. Tak adalah kulit dia jerawat kan. So tak ada masalah luar nak pakai, kita lepas pakai skincare pakai juga makeup. So tak ada masalah, kulit akan sentiasa sihat. Kita tak ada jerawat ke, kulit tak trigger any sensitivity ke. So kena highlight something macam itulah. So apa yang kami highlight kat sini, itulah yang saya rasa, yang kami rasa penting untuk highlightkan dululah. Okay, dan seterusnya kalau nak cakap tentang produk, malam ni kita highlight beberapa produk, termasuklah cleanser. Okay, untuk cleanser ni
Okay, kalau soalan tak bagi tahu saya tak tahu saya dapat menyampaikan tak apa yang Mas Laila nak, sebab kita cuba untuk customizekan lah. Okay, pertama tentang cleanser. Okay, untuk cleanser ni cara penggunaan ni mesti kena tahulah macam nak gunakan dia. And then penting juga untuk tahu cara penggunaan setiap skincare supaya bila contohlah anda nak share dekat customer, anda nak buat satu content yang kata action nak tunjuk. So kena tahu juga cara penggunaan yang betul supaya dapat efek yang bagus kan. Okay, kemudian dekat sini ini benda yang kita boleh highlight. Sebab kalau kita lihat pada ingredient dia, each ingredient dekat produk Youth dia banyak lah, dia ada banyak bahan-bahan botani, tapi dia ada kita boleh highlight few ingredient yang penting untuk bagi efek pada skin tu, pada kulit. Sekat suara saya sekat lagi ke? Saya lag ke? Clear ke? Tak, okay. Okay. Okay, ini adalah gel oil cleanser. Sekejap Okay, maaf ada technical problem sikit. Okay, so dekat sini adalah kalau anda lihat kan, ini adalah produk yang pertama lah yang kami nak highlight. Jika lihat pada Youth punya cleanser, gel oil cleanser, ini adalah ingredient dia. Memang agak banyak, tapi boleh highlightkan beberapa ingredient yang memberi kata yang penting untuk skin, dan ia adalah unik kepada skincare sendiri. Okay, antaranya seperti muscadine grape, green algae, yeast extract, avocado oil dan juga vitamin repair. And each ingredient dia ada fungsi dia. Contohlah kat sini, kalau apa yang kami based on apa yang kami discuss, tengok apa kepentingan skincare ni sendiri. Contoh macam Youth, kira ada green algae. Okay, green algae ni adalah kata ingredient yang membantu untuk exfoliate ataupun membantu untuk kata menanggalkan sel-sel kulit mati dengan lebih efisien dengan cara yang sangat lembut. So green algae ni boleh dijadikan sebagai satu kata ingredient untuk highlight pada skincare cleanser, Youth punya cleanser, green algae. Itu yang penting lah, sebab Youth cleanser ni dia boleh remove makeup, dia boleh remove kekotoran, dia boleh remove sel-sel kulit mati. Okay, dan bila ditambah juga dengan yeast extract. Yeast extract ni adalah extract kata unik sebab yeast dia akan dia ada proses, dia buat fermentation process di mana ia akan memberi kata kulit kita ni nutrien juga dalam masa yang sama. Okay, dan dia juga akan bantu untuk kulit kita ni attract air dalam masa yang sama. Dia ada ability untuk attract air dan kata maintainkan keanjalan dan kelembapan pada kulit, nak elakkan daripada kulit kering. Sebab bila cuci muka, contohnya bila orang cuci muka, kulit dia akan jadi makin kering. Lagi-lagi kalau cleanser tu dia boleh buat macam-macam, tanggal sel kulit mati lah, tanggal makeup kan. So macam lebih mudah untuk kulit tu akan jadi kering. So elakkan kulit kering, yeast extract dia akan membantu. Selain daripada itu, kita juga ada avocado oil. Avocado oil ni dia ada vitamin E. Vitamin E, dia ada fatty acid, ada oleic acid, yang membantu untuk kulit ni kata lebih moist juga. Dalam masa yang sama dia buat juga deep cleanse. Maksudnya bersih lah. Bersih dan kulit lembap. Bersih kulit lembap. Sebab kebanyakan cleanser dia akan bagi bersih, dia akan remove makeup tapi kulit akan kering. That's why kita ada yeast extract dan avocado oil. So 3 ingredient ni yang saya rasa yang boleh highlight, yang mudah untuk orang faham ataupun customer baru yang nak tahu apa je unik sangat cleanser Youth ni. Itu dari segi ingredient lah tapi bila kita nak buat konten tentang cleanser, tentang skincare, dia ada banyak cara. Tapi satu daripadanya adalah ingredient. Ingredient pun tak perlu nak highlight semua ingredient, tak perlu pun. Contoh satu konten tu untuk satu ingredient pun dah okey. Contoh inilah ingredient yang kami highlightkan lah.
green algae. Kalau you nak cakap pasal green algae, boleh highlight green algae saja. Okay. Kemudian okay, ini contoh FAQ lah. FAQ ni nak go through tak? Go through je lah Okay. Nak go through FAQ tak? Okay je? Banyak lagi ke slide? Tak. Kalau Produk tak, tak banyak. go through je lah. Go through je. Go through je. Refresh, Okay. refresh. Okay, mungkin ada customer. Okay, jadi FAQ ni, FAQ ni saya tak naklah mengajar sebab saya rasa ramai kat sini yang dah pro lah, terror lah tentang youth. Mungkin FAQ ni kita boleh bagi slide ni juga sebab dulu kita tak letak FAQ for each product. This slide kita letak lah. Tapi cuma I think toner yang kita tak letak kan. The rest semua kita ada lah FAQ yang relate. Kita boleh share ni sebab leader semua kat sini korang boleh tolong jawab ataupun boleh bagi dekat orang-orang baru lah yang nak cuba untuk jual produk youth ni. Okay lah, tak apalah saya ni simple je kot saya rasa. Kan kadang-kadang ada Nanti Sarah bagi slide ni kat saya. saya bagilah saya tak go through lah FAQ sebab dia straightforward je lah, cuma sometimes customer akan tanya soalan-soalan macam ni, so ini adalah jawapan yang boleh dijawab balik lah. Boleh? Okay, saya go through next. Tak banyak pun slide sebab habis kita fokus on apa yang ada promotion lah. Okay, second ni last saya lepas tu saya akan bagi Dayah pula untuk next. 3 produk je Dayah akan share. Ni toner. So penggunaan untuk toner, tak apa, saya just maybe kita refresh balik lah ya cara penggunaan toner. Penggunaan toner ni ada banyak cara kan. Nak boleh pakai toner lalu terus kata letak dekat tangan terus pakai, ataupun pakai cotton face, ataupun toner ni boleh pakai sebagai moisturizer, pakai 7 kali 7 lapisan macam Korean punya style tu pun boleh pakai. Memang kulit sangat moist dan lembap. So toner ni pun kalau orang tu nak start jual pun dia kena tahu cara penggunaan lah. Itu toner. Okay, dan toner ni dekat sini untuk ingredient yang memang boleh highlight, yang kita nak highlight inilah muscadine grape. Muscadine grape ni memang almost semua youth ada, tapi tak semua, tapi almost semua lah, hampir semua ada muscadine grapes. Okay, selain tu dia ada green algae. Algae ni memang sangat-sangat bagus untuk kata double and triple cleanse skin. Tadi dekat pencuci muka ada algae kan, green algae. Tapi kat sini dia akan bantu lagi sometimes skin kita bila pertama kali kita cuci dia tak cukup. Kita perlukan toner untuk lagi bersihkan lagi kulit bila kita pakai kata cotton pad kan. Cotton pad. Jadi ini bantu untuk lebih bersihkan, purify, polish skin. Yeast extract ni dia ada juga dalam apa cleanser, ada juga yeast extract. Tapi dalam toner pun ada. Cuma fungsi dia agak berbeza. Dekat toner fungsi dia dia akan membantu untuk kata soothingkan kulit, bagi calming effect dekat kulit lah. So setengah orang yang sangat sensitif, ada skin yang kulit dia sangat yang sensitif, yang ada acne kan, sometimes ada dia sangat kata naik kata rashes, takut nak pakai toner tau. Tapi untuk youth toner dia selamat sebab kita ada yeast extract di mana dia ada soothing properties, dia ada anti-inflammatory properties yang bantu untuk rehatkan, tenangkan kulit, calming effect lah pada skin. So dia sesuai untuk orang jerawat yang teruk pun sesuai sangat untuk pakai lah. Ini usually kita boleh explain juga untuk orang yang concern tentang skin sesuai tak saya nak pakai, skin macam mana semua kan. So kita boleh highlight jugalah extract. Okay, and then next product. Okay, ini produk ni sangat menarik lah. Saya rasa banyak information nanti Daya akan share lagi. Moisture Lock Day Cream dengan Night Cream and Radiancy Plus E. So 3 produk ni Daya akan explain dia punya kata key ingredient yang you all boleh highlight lah. Okay, so saya nak pas dekat Dayah lah for the next part. Apa tu je Dayah? Okay. Terima kasih Sarah. So tadi Sarah dah cover 2 produk, cleanser dan juga toner. Tu lepas ni saya akan cover 3 lagi produk, iaitu moisturizer, night cream dan juga satu lagi Radiancy Plus E. So
Sebelum tu saya nak share slide dulu. Okay, so ini adalah produk yang ketiga lah yang saya akan share pada malam ni, iaitu Youth Moisture Lock Day Cream. Okay, so bila kita cakap pasal moisturizer, pernah dengar tak orang cakap hydration is key? Masih familiar tak? Pernah dengar tak? Hydration is key. Pernah. Pernah. Okay. Mm-mm. So, kenapa orang cakap hydration is key? Sebab sebenarnya kalau kita tengok skincare semua ni, kalau kita pakai cleanser, kita pakai toner, kita pakai serum, tapi kalau kita tak pakai moisturizer, kita tak moisturize muka kita betul-betul, sebenarnya semua skincare yang kita pakai tadi tu dia macam membazir. Macam sia-sia kita pakai. Sebab moisture ni dia main peranan penting dekat kulit. Itu yang paling penting sekali. Kalau kulit kita tak cukup moisture, sebenarnya dia akan boleh sebabkan acne. Kalau kulit kita tak cukup moisture, dia boleh sebabkan pigmentation. Kalau tak cukup moisture juga, dia boleh sebabkan garis-garis halus dan sebagainya lah. So that's why ada perumpamaan ataupun yang orang cakap sebagai hydration is key. So kalau dalam youth punya range, kalau kita tengok, satu, kalau in term of moisturize lah, kita ada 3 lah yang main, iaitu moisture lock, night cream dengan satu lagi SPF 50. Sebab itu pun ada moisturizer kan. So dekat range tu sendiri pun kita dah nampak kenapa kita tekankan sangat-sangat moisturize. So yang first kali use Moisture Lock Day Cream. Okay, so this one, satu function dia untuk moisturize lah. Dan kalau kita tengok cara nak pakai, usually kita akan pakai selepas toner. Cara yang terbaik nak pakai moisturizer actually lepas pakai toner, muka kita tengah lembab-lembab tu, terus pakai. Sebab masa tu bila kulit kita lembab dengan toner tu, moisturizer ataupun kelembapan tu lagi senang serap masuk dalam kulit. So banyak mana nak pakai, pakai dot je. Dot dekat muka and then sapu. Tak boleh banyak sangat, tak boleh kurang sangat. Sebab kalau banyak sangat pun sebenarnya dia akan membazir je lah. So pakai sekadar boleh cover satu muka je lah. Okay, so yang menariknya mengenai Youth Moisture Lock Day Cream ni, yang saya rasa kalau dekat produk-produk lain tak ada, dekat yang luar pun tak ada, adalah dia punya sistem yang dia guna. Kalau kita tengok kan dekat TikTok sekarang, banyak kan skincare baru yang murah kan, banyak yang orang promote. Tapi macam mana kita nak bagi Youth Moisture Lock Day Cream ni stand out amongst all of the product tu, adalah melalui teknologi yang kita adalah dalam moisturizer ni. Iaitu dalam moisturizer ni dia gunakan active cellular hydration technology. So apa teknologi ni? Jom kita tengok video ni dulu. Our scientists researched some of the most effective ingredients that could impact skin hydration at the cellular level. The cactus plant has adapted a unique ability to survive some of the driest climates on the earth by retaining a large amount of water inside its cells. We tapped into the most critical constituents of the cactus plant for our cactus extract and demonstrated that in laboratory studies, our cactus extract could actually attract moisture from the surrounding environment and attract it to the outer layers of the skin. Hyaluronic acid is a sugar. It's found naturally in our skin in the deepest layer, the dermis. It sits between collagen and elastin, keeping skin moist, plump, and supple. Hyaluronic acid is unique because it's able to absorb up to 1,000 times its weight in water. As we age, hyaluronic acid production in the skin declines dramatically. Some companies have 2 or 3 forms of hyaluronic acid in their technologies. We have 4 unique forms of hyaluronic acid of different molecular weights to target the different levels of the skin to retain moisture at every level within the skin. Squalane is produced naturally by our skin. It sits on the surface of the skin and forms a protective moisture barrier. Now, as we age, our skin produces less squalane, and that leads to dehydrated skin.
Now, our squalane is a sustainable plant-based source of squalane, the sugarcane, and is able to replenish those levels on the skin's surface to fortify the critical moisture barrier and seal moisture within the skin. So the combination of these three amazing ingredients in our active cellular hydration technology delivers clinically proven results for intense hydration. Okay, so tadi video tadi sebenarnya dia explain apa tu Active Cellular Hydration Technology. So Active Cellular Hydration Technology ni dia gabungkan 3 main ingredient lah yang digunakan dalam Moisture Lock, iaitu digunakan cactus extract, dia guna 4 jenis hyaluronic acid dan juga squalene. So sebenarnya setiap bahan-bahan yang digunakan dalam Moisture Lock ni dia target dekat bahagian lapisan kulit yang berbeza. Sebab kalau kita tengok dekat sini, kulit kita ada beberapa lapisan kan. So setiap lapisan kulit ni dia memerlukan kelembapan, dan setiap orang kata main ingredient tadi ni function dia untuk cater each of the skin punya level lah. Okay, so yang first kali tadi kita ada dengar profesor tu cakap cactus extract. So kalau kita tengok kan, cactus extract ni selalunya dia tumbuh dekat kawasan apa? Padang pasir. Padang pasir, betul. Tapi kalau kita tengok kaktus sendiri kan, pokok dia walaupun dia dekat padang pasir, panas terik, kering kontang, kalau kita tengok dia punya apa panggil apa, dia punya body tu still segar, still hijau, Fresh. betul tak? Betul. Still fresh, betul. So that's why benda ni attract attention orang kata researcher tadi ni untuk tengok apa yang sebenarnya ada dalam cactus extract ni yang membolehkan dia survive dalam kawasan yang kering kontang tadi ni. So mereka jumpa yang sebenarnya cactus extract ni dia ada satu kebolehan yang macam magnet lah. So magnet ni sebenarnya dia bantu untuk tarik kelembapan dekat sekitar dia. So bila dia tarik kelembapan tu, dia store dekat bahagian atas kulit dia tu lah, kulit yang hijau tu. So that's why dia dapat kekalkan segar dia tu, warna hijau dia tu. Dan satu lagi, cactus extract ni bagusnya dia sebab kalau kita tengok dekat padang pasir ni kurang air. So kalau kita tengok macam unta dan sebagainya pun, dia kena ada kebolehan untuk simpan air tu. Dan cactus ni pun sama jugalah. Sel-sel yang ada dalam cactus ni sebenarnya dia dapat retain water untuk dia survive dalam keadaan yang kering kontang. So kalau nak highlight mengenai cactus extract ni, anda boleh umpamakan dia macam magnet. Di mana kalau kita tengok dekat sini, dia tarik air dekat sekeliling dia untuk bagi kelembapan dekat bahagian atas, bahagian luar kulit tu. And then kemudian yang kedua, apa lagi yang boleh highlight kalau nak buat content adalah hyaluronic acid. So kalau moisturizer usually, kalau orang pergi drugstore ke mana-mana, kalau dia nak cari moisturizer, ingredient yang dia akan cari dulu adalah hyaluronic acid. So anda boleh highlightkan this one lah. Dan usually kalau kita tengok dekat kedai pun, jenis hyaluronic acid yang dia ada usually 2 ke 3, maksimum 3 lah. Tapi dalam Moisture Day Lock Cream ni, dia ada 4 jenis hyaluronic acid, di mana keempat-empat jenis hyaluronic acid ni, dia punya molecular size dia berbeza. Jadi bila berbeza, dia boleh penetrate dekat kawasan kulit lapisan yang berbeza-beza lah. So that's why kenapa orang cari skincare yang ada hyaluronic acid. Ditarik air masuk dalam kulit. Dan satu lagi, apa yang menariknya mengenai hyaluronic acid ni, satu molekul ataupun satu berat, contohlah kita umpamakan 1 gram hyaluronic acid ni, dia boleh tarik 1000 gram air. So maksudnya kalau dia dalam kulit, 1 gram je dia ada, dia boleh tarik 1000 air untuk moisturizekan kulit tu. So nampak dia punya kebolehan untuk dia maintain kelembapan dan juga kesegaran kulit tadi itulah. Dan kemudian tadi kita dah cover kelembapan untuk luar kulit. Kemudian dalam kulit pun kita dah ada. So ingredient yang ketiga kita ada squalene. So this squalene actually kulit kita ada. Dekat lapisan luar kulit kita ada squalene ni lah. So squalene ni function dia, contoh kalau kita tengok air, lopak kan. Lopak air kalau panas, lopak tadi ni dia akan meruap. Dalam lama lopak tu akan kering kontang. So squalene ni tadi ni kalau kita nak umpamakan dekat kulit kita, sebenarnya dia bantu untuk protect lapisan luar kulit ni supaya kelembapan yang sedia ada dekat kulit ni dia tak hilang dekat persekitaran. Dia protect kulit kita.
So dekat sini dia dah ada sistem yang lengkap lah untuk betul-betul moisturize dan prevent daripada kulit kita dehydrated. Dan yang last sekali, of course lah, sebab dia dual, so dia ada vital complex di mana dia bantu untuk sebagai anti-aging lah. Dia ada nutrien-nutrien daripada bahan-bahan botani, daripada vitamin untuk pastikan kulit kita kekal muda. Okay. So ni ada FAQ untuk Moisture Lock Day Cream lah. So mungkin ada yang tanya, kalau pakai Moisture Lock Day Cream, still kena pakai SPF tak? Kena. Sebab Moisture Lock Day Cream ni dia tak ada SPF. So make sure top up dengan SPF 50. Okay. Dan ada juga mungkin ada yang tanya dia dah guna night cream. So kenapa kena guna lagi Moisture Lock Day Cream? Okay. So kalau macam tadi night cream ni untuk guna pada waktu malam. This one guna untuk waktu siang. Dan dia punya orang panggil apa tu? Tekstur dia ni sebenarnya lagi sesuai lah untuk pakai waktu siang, untuk pakai makeup dan sebagainya. Dan boleh tak Moisture Lock Day Cream ni orang yang kulit oily pakai? Okay, so sebenarnya yang ni adalah orang cakap salah satu mungkin orang confuse lah. Orang yang mungkin dia ada kulit berminyak, kadang-kadang dia fikir macam kulit dah berminyak, kenapa nak kena tambah lagi hydration kan? So sebenarnya kenapa kulit orang berminyak adalah sebab kulit dia tak cukup air. Kan? So bila kulit dia orang ni terlalu kering, sebenarnya kulit dia ni automatic dia akan produce more oil. Untuk elakkan daripada kulit dia ni kering lah. Kulit dia macam tak dapat nak baca situation. Padahal kulit dia perlukan air. Tapi kulit dia dah pening, dia keluarkan lebih banyak oil. So kalau orang yang ada masalah kulit berminyak pun, dia kena make sure kulit dia betul-betul dapat hydration yang mencukupi lah untuk bantu balance back oil dan juga air dalam kulit dia. Okay, itu yang pertama. Kemudian, ni siang tadi kita pakai Moisture Lock Day Cream. So untuk malam, kita pakai night cream pula. So Dayah, kejap. Ya. Apa yang masa yang ni cakap tu, bukan comparison just sebab tadi SPF. In term of moisturize, kadang-kadang bila orang pilih produk kan, dia nak moisturizer, dia nak satu je. Disebabkan SPF 50 tu dia moisturizer yang yang SPF tu ada SPF, so dia pilih SPF. Sedangkan Moisture Lock Day Cream ni pun sangat penting. Bukan kata orang lain, kebanyakan leader pun macam dia nak pilih, dia pilih satu SPF. So apa dari segi moisturize, yang mana lagi bagus? Sebab SPF tu dah moisturize. Okay. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau kita tengok dekat Moisture Lock Day Cream, dia bukan sahaja cover hydration untuk satu lapisan kulit. Dia punya teknologi yang ada dalam tu, dia cover setiap lapisan kulit. So teknologi ni dia tak ada dalam SPF 50 tadi ni. Dia moisture, tapi mostly kita boleh cakap yang dia cuma cover satu lapisan ataupun dua lapisan kulit saja. Jadi that's why kalau nak pakai, kita suggest untuk pakai dua-dua lah, sebab kita bukan sahaja nak kulit yang lembap dari luar kan, tapi kita nak lembap daripada lapisan kulit yang paling dalam juga. Okey tak? Okey tak masa yang ni? Menjawab tak soalan? Tak apa, teruskan dulu dah. Okay. So kemudian night cream pula. So untuk night cream tadi contoh kan, waktu siang kalau kita tengok kita ada yang sedang kita pakai makeup, ada yang terdedah dengan environment dan sebagainya. Jadi kulit kita ni pada waktu siang dia dah terdedah dengan macam-macam kotoran, dengan macam-macam radikal bebas dan sebagainya. So dia boleh juga sebabkan kulit kita ni kering, boleh juga sebabkan kulit kita ni tercemar dan sebagainya. So sebab tu kita kena pakai juga night cream pada waktu malam untuk repair balik, untuk renew balik sel-sel kulit kita pada waktu malam. Sebab waktu malam kan kita rehat kan. So usually dia guna masa tu untuk recover balik kulit kita. So tu adalah function kenapa kita pakai night cream. So ada setengah orang dia fikir macam siang je kena pakai skincare, malam tak kena pakai skincare. Sebenarnya salah. Macam moisturizer bagi contoh, sebenarnya siang malam pun kita pakai, especially yang tidur dalam aircon kan. Bila kita tidur dalam aircon, dia akan sebabkan kulit kita ni lagi cepat kering.
Jadi bila cepat kering, sebenarnya macam tadi lah saya cakap, dia boleh sebabkan masalah-masalah kulit yang lain. So that's why kita ada juga night cream. Dia punya fungsi adalah untuk renew dan juga untuk recover balik lah sel-sel kulit kita. Cara nak pakai sama juga. Lepas toner, waktu kulit tengah lembab-lembab tu, mungkin ada yang pakai serum, boleh pakai serum dululah. Lepas toner, last sekali baru pakai night cream. Even kalau moisturizer pun, kalau nak pakai sebenarnya kalau ikut turutan, usually memang kita akan pakai last sekali. Lepas kita dah pakai serum, kita dah pakai semua, last sekali baru kita pakai moisturizer lah untuk lock semua produk-produk ataupun nutrien-nutrien yang ada dalam skincare kita. Okay. So, untuk night cream, kita ada dua kan. Satu yang light, satu lagi yang rich. Tapi untuk malam ni kita akan fokus yang rich sahajalah. Okay, so kalau kita tengok dari segi ingredient, ini adalah ingredient ataupun key ingredient yang ada dalam night cream rich. First, kita ada inilah Lotus japonicus, Vita Repair, Muscadine grapes. These three usually dia punya function sebab dia ada vitamin, dia ada antioxidant. So dia punya fungsi more tu untuk orang kata bagi nutrien dekat kulit, more tu untuk build balik new skin ataupun new sel-sel kulit lah pada waktu kita tidur, dan juga untuk increase collagen production dalam kulit kita. Tapi ada dua lagi ingredient yang tambahan lah dalam kita punya night cream ni. Yang satu adalah marine algae. So marine algae ni kalau kita tengok tadi ada juga tu algae. Algae tadi kita tengok ada juga dalam toner. So algae ni function dia untuk support pembaharuan sel-sel kulit pada muka kita. So kalau kita tengok tadi kan dah terdedah dengan kotoran dan sebagainya. So kulit pun ada, sel-sel kulit pun senang rosak. Jadi malam kita pakai untuk build balik sel-sel baru. Dan yang kedua, dia ada juga shea butter dan juga jojoba lah kalau untuk yang rich ni. So shea butter dan jojoba ni actually dia punya tekstur dia pekat sikit. So untuk orang yang kulit kering, usually memang kita akan suggest ambil yang rich lah. Sebab dia bantu untuk bagi moisture dan dalam masa yang sama dia halang daripada kulit tu kering. So mungkin ada customer yang tanya, siapa yang kena pakai light, siapa yang kena pakai rich. So yang night cream yang light ni usually kita akan suggest kepada individu yang kulit berminyak ataupun kulit normal. Dan untuk yang rich ni sebenarnya kita akan suggest kepada yang kulit kering ataupun orang yang memang jenis tidur dalam aircon. Sebab kalau tidur dalam aircon for sure kulit kita memang akan kering. So untuk bagi extra protection, better pakai this one lah yang rich punya. Okay, ni tadi soalan tadi lah. Saya dah jawab dah macam mana nak pilih light ataupun rich. Okay, so ni adalah produk yang terakhir. So this one actually Youth Radiance ni dia adalah tambahan lah. Tambahan kita suggest usually orang yang umur 30 tahun ke atas. Dia punya tujuan utama dia adalah untuk aging lah, aging punya purpose. So Youth Radiance ni yang menariknya dia ada active ingredient. So active ingredient ni selalunya memang dia ada dalam skincare yang untuk aging. Kalau kita tengok dekat market pun usually kalau yang untuk khas untuk aging ni sebenarnya dia akan ada vitamin C, dia akan ada vitamin E ataupun dia akan ada vitamin A. These three ingredient ni memang akan ada lah. Okay, so kenapa dia ada these three ingredient? Sebab yang pertama sekali usually kalau orang yang dah berumur ataupun orang yang dah 30 tahun dan ke atas, usually dia akan ada masalah pigmentation ataupun parut ataupun dia dah start ada smile lines, pergi kerut-kerut kat dahi kan. So that's why kita kena suggest orang-orang semua ni pakai active ingredient. Umur 30 je dah kena start skincare yang ada active ingredient. So kalau macam yang dalam Radiance C plus E ni, first dia ada 20% vitamin C. 20% vitamin C ni kita consider as concentrated lah, pekat. Dan function vitamin C, even kalau kita makan vitamin C pun, usually kita akan cakap untuk parut kan. Dan sama jugalah, untuk vitamin C ni pun function dia untuk cerahkan parut, cerahkan pigmentasi. Kemudian yang ada aging spot, bintik-bintik hitam tu pun kita syorkan untuk ambil vitamin C jugalah. Dan dalam masa yang sama mungkin bila dah 30 tahun ke atas, toner kulit pun dah tak sekata. So vitamin C dibantu untuk samakan balik lah
toner kulit tu. Dan yang kedua, dia ada vitamin E. So vitamin E ni dia sebenarnya dia ada dia punya function more tu untuk texture. Texture skin lah. Kalau tadi vitamin C more untuk orang kata apa tu? Penampilan kulit. So vitamin E ni more tu untuk texture kulit tu. Dia bagi kulit tadi ni plump. Kemudian bila kulit tu plump, dia akan kurangkan garis-garis halus, smile line ataupun kedut-kedut dekat dahi. Dan satu lagi tambahan, bahan yang ada dalam Radiant C Plus E ni adalah kalau kita tengok dekat sini adalah raspberry cell extract. So kenapa raspberry cell extract? Sebab raspberry cell extract ni satu dia tinggi dengan antioksidan. So bila dia tinggi dengan antioksidan, dia dapat bantu untuk fight tanda-tanda premature aging. Macam tadilah, kedutan, smile line dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, dia dapat boost production of collagen. Sebab bila kita dah sampai umur 30, collagen production dalam kulit kita akan semakin menurun. Jadi it's good lah untuk ambil raspberry ni untuk boost balik collagen production tadi. Dan satu benda yang kena ingat bila ambil Radiant C Plus ini, sebab dia sangat-sangat concentrated, dia punya active ingredient dia. So maybe untuk orang yang baru start nak pakai, sebenarnya dia akan ada reaction yang macam pedih-pedih sikit lah. So the best suggestion, kita kena perkenalkan dekat kulit perlahan-lahan. Maksudnya jangan terus picit satu tu sapu kat muka, jangan. So dia kena by peringkat lah. Maybe first sekali dari segi kekerapan boleh start seminggu sekali, kemudian boleh 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Dan jangan pakai terus satu biji tu. Mungkin boleh advise untuk campur dalam moisturizer, night cream lah, night cream. Sebab dia ada active ingredient, so kita tak syorkan untuk pakai pada waktu siang. Sebab active ingredient ni kalau kita pakai pada waktu siang, kalau kulit kita tak cukup SPF, sebenarnya dia boleh kulit kita senang burn ataupun senang pedih lah. So better untuk pakai pada waktu malam dan perkenalkan sikit lah untuk bagi kulit kita terbiasa. Okay, so ni adalah FAQ lah. FAQ. Patut tak saya apply produk ni dekat bahagian leher? So kalau kita tengok, bila semakin kita meningkat usia, dia dah ada start ada line-line kan dekat leher. So sebenarnya skincare ni kita kena pakai muka sampai leher. Sapu semua. Even toner, cleanser, moisturizer semualah. Kena pakai semualah. Sebab kita tak nak lah nanti muka je nampak muda, leher kedut-kedut. So that's why kita akan advise untuk pakai the whole muka dan juga leher jugalah. Okay. So, tu je part saya malam ni. Okay, ada soalan tak? Pregnant boleh pakai tak? Radiant C Plus E should be tak ada masalah untuk pakai. Boleh pakai. Oh, okay. So kalau tak ada soalan, saya nak pass session ni kembali kepada Sarah. Okay, terima kasih Dayah. Okay, untuk next part, actually produk yang kita nak cover ni je, sebab kalau banyak sangat nanti macam banyak pula banyak sangat information kan. Mungkin just ni dulu kita fokus apa yang ada pada promotion pada bulan ni, dan saya ada sikit lagi yang saya nak share. Sebab konten ni, okay, kalau ikutkan pada konten, actually konten ni memang banyak lah kalau anda lihat kan. Tapi sometimes kalau konten tu kita tak guna untuk kata tak tahu macam mana kita nak gunakan, kita tak share kepada ke customer, kepada audience, kepada prospek, so orang pun tak tahu. And macam saya cakap tadi juga, saya share part last semua information kita dah share dah. Okay, cuma part macam mana skincare ni bila kita nak share kepada orang, apa elemen yang penting untuk share tentang skincare. Sebab skincare dengan suplemen dia agak kata dia punya dia cakap skincare ni dia lebih light sikit lah. Kalau suplemen dia macam serius sikit, benda fakta yang tepat, dia kena yang betul, factually correct. Kalau skincare ni orang nak lebih kepada something yang orang
orang nampak, ada before after ke. Information orang still nak sebab orang nak percaya and nak tahu betul tak orang tu explain dengan convincing tak dia explain tentang cara penggunaan ke, apa key ingredient yang ada dalam tu, apa yang dia buat untuk kulit. So untuk skincare punya content, dia kena ada some information yang benda yang informatif untuk orang nak tahu. Dia at the same time dia kena entertaining lah, dan dia kena visually appealing elements. So kalau cakap tentang informatif ni, kita bagi macam kita nak bagi awareness ataupun education, kita nak bagi tahu apa benefit. Mungkin sometimes anda boleh ada satu benda yang kepada macam nak selesaikan masalah kepada customer, okay, ataupun apa common problem. Kalau kita lihat pada anda nak fokus apa and apa macam mana produk ni menyelesaikan masalah orang, masalah kulit individu tersebut. So benda yang info lah, berinformatif. Okay, yang kedua, benda yang menghiburkan, entertaining. Okay, benda yang entertaining maksudnya sebab skincare ni dia tak se-serious seperti suplemen. So something yang lebih ringan, mudah untuk attract orang untuk tengok, untuk nak dengar ke kan. Boleh guna kalau nak buat short video ke kan, boleh guna something yang kata benda lagu, background lagu yang lebih viral. Boleh guna humor, humor punya kata lebih benda yang fun lah, okay, funny. Kalau ada kata nak miming lagu-lagu ke kan sambil pakai ke, so something yang entertaining lah. Nak collabs ke, buat collaboration, okay. Dan content ni bila kita nak share tentang skincare, dia tak boleh static yang style yang sama je, tak. Sebab dia kena different. Contoh kali ni nak tunjuk cara pakai, next nak bagi tips pula, next nak macam mana. So kena plan lah kalau nak share tentang content. Sebab information dia sangat banyak sebenarnya. Kalau anda lihat dekat website pun, info ni banyak sangat, dekat artikel ke kan memang banyak. Tapi orang sekarang dia, orang-orang muda lah especially, dia macam membaca, dia kurang membaca. Dia nak yang cepat and tengok, dia nak lihat, dia nak dengar, dan benda tu macam tak panjang sangat. Okay. So elemen-elemen ni penting lah untuk skincare, untuk nak buat konten tentang skincare. So ini adalah contoh kata apa yang menarik juga untuk kita kongsikan tentang skincare. Tips, contohlah tips. Bila korang dah tahu cara penggunaan skincare, okay, sharekan tips nak guna sebagai contoh. Sebagai contoh, quick tips ni, kulit kering, contohlah kulit selalu kering, kenalah pakai pelembap kulit setiap hari, contohlah kan. Kulit kusam, kena exfoliate kulit selalu, buang sel kulit mati. Konten-konten macam tu lah. Tapi the way buat konten tu kena kreatif lah kan. Okay, contohlah, ataupun malu dengan jeragat, kenalah pakai sunscreen. Contoh. So kaitkan dengan info yang anda tahu dengan tips-tips yang boleh membantu menyelesaikan masalah kata orang yang nak dengar lah, based on the benefit of the product. Okay, yang kedua, konten selain daripada tips-tips yang kita boleh share, kita juga boleh share tentang educational series. Ini adalah short video, okay, yang boleh cover tentang skincare basic. Contohlah skincare routine. Contoh 3 basic step setiap hari. Ataupun apa yang kena pakai setiap pagi sebelum keluar. Contoh apa yang kena pakai setiap malam sebelum tidur. Something macam itulah, info-info yang macam tu. Okay, kemudian ingredient explanation. Ingredient tu anda boleh lihat pada ingredient punya information yang kami ada, sebagai contoh lah kan. Hyaluronic acid. Kenapa kena ambil hyaluronic acid pada kulit kita? Oleic acid. Kenapa kulit perlu oleic acid? Kenapa malam-malam nak tidur kena ada Lotus japonicus, kita kena apply dekat kulit, kenapa? Something macam tu lah. So ingredient, highlight, okay, and then yang last, contohlah myth and misconception in the beauty industry. Contohlah orang rasa kena putih je baru cantik, tak semestinya. So something content yang orang nak tahu, yang boleh relatekan balik dengan produk kita lah, skincare kita. Dan apa yang saya share ni sebenarnya sebab skincare Shakti kita akan expand lagi.
Tunggu je lah berita akan datang. Bukan setakat youth yang kita ada kan nanti kan. Kita ada juga produk lain nanti. So stay tune. So actually macam konten-konten macam ni membantulah. Jadi konten banyak yang kadang tak tahu macam mana kita nak deliver kepada orang kan. So anda kena kena faham, at least hafal sikit lah satu ni untuk apa. Tak payah highlight semua pun, sebenarnya kadang highlight apa yang penting yang memberi kesan ataupun efek yang kata signifikan lah kepada kulit based on the ingredient. Okay, jadi itu sahaja yang saya nak kongsi. Saya tu je kot. Tu je lah yang saya nak kongsi. Ada apa-apa soalan tak? Kot ada yang nak tanya pasal serum ke yang dah beli, tapi hari ni Sarah tak share pasal serum sebab serum dah habis tak? Out of stock. Tapi mungkin ada yang first time guna ke, ada tak? Nak tanya. Boleh tanya. Untung siapa yang sempat grab sebab apa tu? Serum tu paling mahal kan dalam use kan, dapat free pula tu. Ada apa-apa soalan tak? Af dia tanya step mana? Mana dulu baru nak try. Tadi Sarah dengan Daya dah share, tapi mungkin Sarah boleh go through sekejap bagi cepat sikit. Okay, step pakai mana dulu baru nak try. Step pakai mana dulu baru nak cuba. Okay, Af. Untuk step, apa yang Af dah ada sekarang? Saya bergantung kepada produk apa. Sebab kalau kan different kadang sebab dia banyak. Diorang ada tak ada ni, ada ni. Break Af tulis tak? Lepas tu Amanina tanya serum pregnant boleh pakai tak? Okay, ini soalan yang memang ramai tanya. Okay, usually kan kalau masa Laila lah saya nak tanya you all kat sini lah nak type pun boleh. Korang jawab macam mana kalau customer tanya pregnant boleh pakai ke tak? Mungkin kita boleh discuss. Usually jawab macam mana kalau orang kata boleh tak sebab serum ni dia ada retinol. Retinol ni doktor tak nak bagi pakai kan? Apa usually yang korang akan cakap? Yang leader lah mungkin apa yang korang nak share. Boleh tulis masa lain lama boleh juga. Okay, saya jawab. Saya baca yang Af dulu. Cleanser, toner, sunscreen, night cream. Radiance baru beli. Mana lah? Okay, Radiance baru beli. Okay, cleanser, toner. Okay, mula-mula pakai cleanser dulu. Lepas tu pakai toner. Kalau siang, lepas tu pakai sunscreen lah. Kalau malam, tak payah pakai sunscreen, pakai night cream. Kalau malam sebab baru beli Radiance kan, Af kan. Okay, malam tu boleh pakai Radiance dengan night cream lah. Maksudnya tak payah sunscreen. Sunscreen pakai siang sahaja. Tapi kalau nanti Af akan pakai beli Moisture Lock Day Cream, boleh pakai Moisture Lock Day Cream, boleh pakai siang dan malam. Dan Radiance C plus E ni dia concentrate sebab 20% kan vitamin C pure, memang sangat-sangat pekat dia punya vitamin C tu. Kalau baru nak start, saya cadangkan mix dengan night cream tu. Letak night cream kat tangan, picit C plus E tu mix dulu and then baru pakai. Kalau kulit sangat sensitif, kita suggest untuk pakai alternate dulu. Kulit tu adapt dengan skincare. Memang sometimes orang yang baru try ada nampak skincare tu dia adapt dengan dia punya skincare dia adapt dengan skin dia dulu. Akan ada nampak lah. Okay, nak adjust dulu pada kulit. Kita ada Izura ni expert pada skin. Apa tahu jawab. Terima kasih Izura. Okay. Serum kalau pakai siang hari boleh tak pakai, lepas tu TP SPF tebal sikit. Saya kata tak perlu pakai retinol, pakai benda lain. Ada banyak option lain. Izura dah bagi tahu. Okay, ini yang Izura jawab lah tentang serum. Sebab memang banyak soalan tentang serum and boleh pakai tak sebab dia ada retinol. Okay, dalam banyak-banyak skincare youth, memang kita ada banyak kan. Kita ada lebih kurang 11 13 lebih kurang macam tu. Hanya serum yang ada retinol. Okay, usually doktor advise tak payah pakai. Jangan pakai yang ada retinol. Retinol ni kalau macam dari segi suplemen, memang tak boleh ambil lah kalau mengandung. Kalau skincare pun usually doktor kata jangan ambil, tak galakkan. So kita orang ni daripada company kami akan cakap okay, ikut nasihat doktor, apa yang dah dinasihatkan oleh doktor. Kalau doktor kata jangan pakai, better jangan pakailah, skip dulu, pakai benda lain. Tapi ada orang yang memang pakai mengandung tu atas own risk lah. Bukan yang kita yang kata kita tak boleh kita akan suruh dia ikut advice yang sepatutnya lah.
Kenapa di kuartiri tak boleh pakai, tak digalakkan untuk pakai sebab takut kecacatan pada bayi, retinol, especially kalau first trimester, keguguran. Jadi kalau kandungan tu memang fragile kan, kalau memang tak cukup kuat ke, kita tak tahu condition dalam macam mana, so better ikut yang disarankan lah. Tapi ada orang dia memang pakai, dia okey je, okey itu atas own risk lah. Itu je lah, kita pun tak boleh nak kata bagi jawapan yang tepat jugalah sebab benda ni memang kena berhati-hati lah. Sendiri punya risiko. Tapi ramai je yang pakai lah. On risk, tak tahu nak cakap macam mana, boleh ke tak ke, own decision. Tapi kita tak, so ikut nasihat doktor lah. Tapi masa kita launch serum ni, salah seorang daripada penasihat untuk kita nak hasilkan produk youth ni, Chris Cairo kan, kalau korang ingat Chris Cairo waktu launch Valency tahun 2018 kan, Chris Cairo dia mention, ada orang tanya soalan, you sendiri pakai tak? Sebab youth ni ada lepas saya beranak. So saya tak sempat pakai waktu mengandung. Kalau saya pakai, saya mungkin kalau perkandungan tu dah stabil, saya akan pakai lah. Depends lah. Yang pakai pun bukanlah pakai siang malam, pakai malam saja kan. So kes Cairo tu dia ada jawab, usually memang kata tak digalakkan secara generalnya, tapi kalau ikutkan pada absorption pada kulit dan kesan tu sangat minimal lah. So atas own risk juga dia kata. So bagi dia sendiri kata bagi dia okey je, bagi dia lah, tapi dia tak nak jawab untuk semua orang lah, so subjektif lah nak jawab benda ni. Tapi banyak lagi option lain, ataupun siapa lepas level tu pakailah waktu breastfeed tu, boleh lah gigi nak pakai. Okay, soalan Masa Zura. Okay, Sarah mungkin boleh jawab yang ke atas tu. mana Izura dah jawab. Tapi mana nak dengar pada Sarah sendiri macam, okey, dia kata ada yang pakai Rich kulit jadi gatal sebab apa? yang kat mana atas Atas Amanina. Oh, Amanina pregnant. Okay, ada yang Amanina pakai. tengah pregnant ke? Banyak soalan-soalan pregnant kan? Okay. So Lepas tu, Izura jawab dekat situ. So macam mana? Apa pendapat you? Okay, Amanina tanya kat sini, ada yang pakai Rich kulit jadi gatal. Sebab apa ya? Sebab lepas tu Okay. Rafia pun cakap saya kulit kering, bila pakai Rich naik jerawat. Naik jerawat pula. Okay. Kalau macam Izura, dia cakap tekstur Rich tu tebal untuk kulit. Suhu kulit meningkat sebab tekstur Rich menutup pori dan menyebabkan berpeluh. Okay, so kalau start pakai Rich, rasa gatal, okay, saya cadangkan, sebab okay, apa yang membezakan, okay, sebelum saya menjawab apa yang membezakan antara night cream yang light dengan yang rich. Jadi formulation semua sama, cuma beza dia macam tadi Dayah ada highlight kan, dia ada shea butter dengan jojoba. Jojoba lah, jojoba kan. So itu beza, dia ada extra ingredient yang bantu lebih lembapkan kulit. So untuk yang Amanina, kalau baru, actually kalau orang yang nak start night cream, the best adalah light lah. Tapi sekarang kita ada rich kan, kita nak highlight, kita nak jual yang rich. So saya advise cara pemakaian, okay, cuba make sure sebelum pakai night cream, make sure kulit betul-betul bersih. Pakai step, okay, maksudnya kulit bersih, pakai toner, lepas pakai toner pakai rich ni, tapi pakai very kata thin je, maksudnya nipis je, bukan pakai banyak-banyak. Sebab satu lagi saya rasa sebab skin ni baru nak start adjusting juga. Sebab kalau ikutkan produk ni dia tidak menyumbat liang pori lah sepatutnya. Mungkin kulit dia baru nak adjust, ataupun mungkin skincare lama dia tu menyebabkan liang pori dia tersumbat, dia rasa macam tu kan, macam gatal, berpeluh kan. So dia lebih rich, macam Izra cakap, dia lebih kata lebih rich, lebih tebal tekstur dia tu compared to light. Memang betul. So make sure kulit betul-betul bersih. Saya macam tu lah. Sebab pengalaman saya sendiri memang betul-betul saya pakai. Saya suka yang light. Dulu saya pakai light. Saya nak pakai yang rich. Kalau saya tak pakai rich, saya tak best. Tapi lama-lama saya cuba juga pakai rich. Bila pakai rich, actually bila kulit betul-betul bersih sebelum pakai yang rich tu, actually dia akan slowly akan okay. Lagipun ingredient sangat banyak. So dia akan, skin tu akan
mulalah lama akan okey. Sebab dia hypoallergenic, should be merengsakan kulit lah sebenarnya skincare ni. Slow pakai sikit-sikit dulu and tengok macam mana. Okay, saya harap membantulah untuk menjawab sebab dah ada kan produk tu. So cara pakai lah, cuba adjust sikit lah cara pakai. Bukan apa Izura jawab tu sangat membantu juga. Cuma mungkin jelah sebab kalau kadang-kadang saya dah belilah yang rich, tak apa, cuba pakai. Kalau rasa macam tak boleh sangat, tukarlah yang light. Tapi usually okay. Usually sebab benda ni sama je. Tak cukup hydration, tambah moisture lock lagi. Lama-lama kan kalau korang dah start pakai youth, dah rasa seronok pakai, korang akan pakai ada full regimen. Lagi banyak korang akan tambah youth punya kata produk tu. Pakailah moisture lock, tambah moisture lock sekali. Siapa yang rasa ada gatal-gatal ke kan kulit, pakai moisture lock, dia akan tambah lagi hydration lah. Okay. Kalau kulit muka berminyak sesuai, tak pakai moisture lock, pakai sikit saja ke sapu. Okay, okay. Mimi, kulit kita ni nak tengok dia punya kelembapan kulit dia ada dua tau, satu air, satu minyak. Air tak boleh kurang, air lebih tak apa. Minyak ataupun oil pada skin dia kena moderate, dia tak boleh kurang sangat, tak boleh terlalu lebih. So kena jaga dua-dua ni lah. So kalau orang yang kulit berminyak, dia nak pakai moisture lock, sangat-sangat boleh. So sebab moisture lock ni tadi Dayah explain kan, moisture lock ni dia lebih kepada untuk air, untuk dia ada dia ada cactus extract, dia akan attract water, dia ada hyaluronic acid untuk pegang kita 1000 kali air itu lagi banyak daripada sel-sel tempat lain. So memang kena, boleh sangat-sangat pakai, boleh pakai je. Cuba pakai moisture lock, korang akan jatuh cinta. Start pakai, letak je kat skin, dia akan macam masuk sebab dia ada teknologi yang memang akan absorb pada liang pori tu. Itu memang boleh sangat pakai, tak kisah kulit macam mana ke, moisture lock ni kan dia macam sesuai untuk semua orang. Dan saya sendirilah, ini personal personal. Saya sendiri pun saya tak risau untuk saya bagi anak saya pakai, anak pakailah. Sebab kadang perempuan yang dah membesar tu nak pakai. Okay, yang moisture lock ni saya very light, bagi saya okey je nak pakai. Okey je pakai sebab dia lembap kan pada kulit. Korang wajib guna BB cream konsisten dengan YouTube dan umumkan pada dunia. Oh, betul Izura, saya setuju. Saya dah lebih 10 tube saya rasa. Banyak. Memang saya tak akan putus BB cream. BB cream saya tak akan putus. Saya cakap itu benda paling basic. Lagi buat jalan-jalan kan. Contoh kita nak semayang kat mana, kat mall ke apa, BB cream dia penyelamat. Dengan cleanser lah sebab dia boleh remove makeup kan nak solat. So memang BB cream pun is the best jugalah sebab dia ada argan oil, dia ada avocado oil, dia ada banyak nutrient and mineral dalam BB cream tu. So kalau ada promotion BB cream, korang boleh juga highlight BB cream. BB cream youth memang sangat-sangat bagus. Dia sangat light je sebenarnya. Nampak macam natural lah, tak tebal. Hari ni ada orang puji. Hari ni dah ada orang puji muka Afdah glowing. Saya jenis tak pakai makeup, guna SPF dan BB cream je selalu. Even bedak muka pun tak guna. IV sama, tapi saya pakai bedak lah. Saya pun memang tak, saya tak suka makeup. Pergi kerja je saya tak make, saya tak adalah pakai foundation semua, tak. Saya pakai BB cream you je. Youth punya ni dengan skincare yang akan nanti tu kita dah start try. Lepas tu saya pakai BB cream youth. So memang Shakily lah, maksudnya memang okey dah, tak perlu makeup tebal, skin akan okey. Ya Allah, tengoklah masa Laila, masa Zura, masa Wan Mulyani kan, Izura skin, masa Atira, semua skin tak nampak tua. Oh tak, Aceh pakai dulu. Tak, kena pakai dulu sebab saya nak cerita nanti. Nak cerita nanti, nak ajar cara guna kan, nak cerita semua tu lah. So kena try jugalah. Kami akan, ni kita orang akan try dulu produk. Okay, dan itu sahaja kot. Okey, itu saja. Terima kasih yang bertanya soalan. Nampak itu kan, awal-awal tadi nampak macam sunyi je. Lepas tu saya happy lah. Last ni banyak punya pula persoalan. Kan, betul lah. Sarah nampak glowing. Lepas tu Silin pun nampak since masa-masa forum tu nampak cantik daripada biasa. Oh, rahsianya pakai skincare yang akan datang ni. Kita dah start dah. Okey.
So nanti kita orang pun tak sabar nak menanti apakah Hmm. additional product yang akan masuk, new product yang akan masuk. Stay tune. Tapi tak boleh share lagi dah Tak sekarang boleh kan. share, Tak tak boleh ni. rahsia. Rahsia. So nanti kita tunggulah. Okay. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada Sarah dan juga Daya buat special class. Sebenarnya kelas ni more pada untuk refresh balik. Kita memang pakai tapi kadang-kadang kita lupa macam mana terangkan ingredient dan sebagainya. So ada lagi masa untuk all out untuk set youth ni, youth promo. C dengan E masih ada. C dengan E pun power. Walaupun serum tu dah tak ada, so you boleh fokus juga dekat set tu. Alright. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak-banyak Sarah dan Daya. Terima kasih untuk semua yang join pada malam ni. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. All the best. Thank you Sarah. Thank you Daya.